Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini doktor nak bawakan satu cerita tentang pesakit doktor. Bila dia datang parents dia cakap, "Doktor, saya rasa anak saya ni ada sinus lah, doktor." So apa tu sinus? Okey, sebenarnya kita manusia ni memang semua ada sinus. Semua ada sinus sebab sinus tu benda yang normal, iaitu rongga dalam hidung. Rongga dalam hidung ni ada banyak Ada maxillary sinus, ada ethmoidal sinus, ada sphenoidal sinus, ada frontal sinus. So ada banyak sinus. So jadi sinus tu benda yang normal, ada pada semua manusia. So jadi apabila dia sebut ada resdung ataupun penyakit sinusitis, itu adalah penyakit. Maksudnya sinus tu ada radang oleh jangkitan kuman atau disebabkan oleh alahan. So kita panggil sinusitis, bukan sinus. Sinus tu benda yang normal, sinusitis tu benda yang tak normal. Sebab tis tu maksudnya keradangan. Okey, so jadi apabila jangkitan tu berlaku ataupun kuman ada dalam hidung dalam hidung dan juga termasuk dengan sinus dia bukan hanya dalam nostril sahaja. So jadi kita panggil acute rhinosinusitis. Punca dia apa? Okey, mari kita dengar. Punca kepada rhinosinusitis selalunya disebabkan oleh jangkitan kuman, sama ada sebab virus atau bakteria. 70 hingga 80% adalah disebabkan oleh virus. Apa itu virus dan bakteria ya? Apa beza mereka? Okey, so itu kita akan cerita kemudian sikit. So tapi kita nak cerita bagaimana keradangan itu boleh berlaku. So jadi apabila hidung kita ni adalah tempat yang pertama sekali kuman masuk dari udara. So jadi kita bernafas dan kuman itu berada di mana-mana di sekitar kita. So jadi adakah kita selamat di rumah? Tak, ramai yang cakap, "Okey doktor, saya ni duduk kat rumah je, anak saya duduk kat rumah je. Tapi macam mana boleh jadi jangkitan kuman?" Lah, kita kan ada udara tu bergerak ke sana kemari, udara tu membawa kuman-kuman yang ada di udara. So jadi kalau sesiapa tak datang pun, tapi kalau parents berjumpa dengan orang sana orang sini, kuman tu dah melekat di pernafasan ibu atau ayah yang berjumpa dengan orang yang mungkin pembawa kuman tersebut. Macam COVID, kita takut sangat dengan COVID kan. So jadi samalah. Jadi apabila membawa benda tu, udara tu kan kita bernafas. Jadi udara tu kita bernafas, keluar masuk. Jadi kuman tu boleh pas semasa kita bercakap, semasa kita bersin, semasa kita batuk, semasa kita mungkin menjerit. So jadi masalahnya kita tak faham sebenarnya kuman tu ada di mana-mana. So jadi kuman tu melekatlah dalam hidung, melekat dalam hidung di sini dan trap dan menyebabkan jangkitan kuman di situ. Tapi biasanya ambil masa juga, kita panggil incubation period. So kadang ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai, kalau COVID sampai 14 hari kan. Apabila virus atau bakteria itu berada dalam pernafasan orang lain dan orang tu pula membawanya ke sana kemari dan dia bersin dan bercakap dengan kuat, virus dan bakteria itu akan berada di sekeliling kita dan dia akan berada dalam kita panggil micro droplets dan micro droplets ini akan stay atau berada di dalam environment, dalam sekeliling kita, udara sekitar kita, dalam masa 20 minit pun dia masih wujud lagi. Bayangkan apabila kita berada di dalam bilik yang sesak, ramai orang dan bilik bertutup dan kita tidak memakai topi muka. Jadi virus yang ada dalam micro droplets ini akan masuk dalam pernafasan kita melalui hidung dan kita mudah mendapat jangkitan tersebut. Sebab itulah pemakaian topi muka sangat penting untuk mengelakkan kuman masuk melalui pernafasan kita. So, prevention is better than cure. Sebenarnya kan kita selalu tersalah faham dengan resdung yang disebabkan oleh alahan dan juga resdung yang disebabkan oleh jangkitan kuman. Okey, kedua-duanya sebenarnya saling berkaitan. Kalau ada kanak-kanak atau pesakit yang mengalami masalah resdung disebabkan oleh alahan, contohnya macam
dia alah kepada pemakanan ya, ataupun alah kepada dust mites ya. So jadi certain benda yang menyebabkan dia akan menjadi kegatalan hidung ya, ataupun bersin tiap-tiap pagi, hidung dia akan meleleh sentiasa, ada hingus ya. So jadi kadang-kadang boleh jadi terbatuk ya, kadang-kadang boleh jadi kerap dapat infection. Sebab apa? Apabila dia memang ada alahan kepada sesuatu yang dia terdedah kepada benda itu setiap hari ya, tanpa ketahui oleh ibu bapa ataupun pesakit sendiri ya, dia tak sedar benda tu memang dia alah kepada perkara tersebut, ongoing dalam badan dia, di mana antibody dia yang kita panggil IgE, iaitu antibody yang menyebabkan keradangan tersebut berlaku ya, di mana IgE ini akan meningkat ya, kepada spesifik bahan dan menyebabkan serangan ataupun keradangan ya, kepada bahagian hidung, dalam hidung. So jadi apabila hidung itu telah mengalami keradangan dan ongoing 24 jam, jadi keradangan itu menyebabkan apa? Bengkak, merah, gatal, hingus banyak, semua tu disebabkan oleh keradangan. So jadi apabila dia mengalami keradangan yang berpanjangan, kuman pun senang lekat, kuman pun senang datang. Dan maka bila sudah kena jangkitan kuman, biasalah kan, dia akan dapatlah semua tu yang kita sampai sakit kepala ya, dan hidung dia berair teruk, sakit macam gatal mata, kadang gatal telinga, semua benda lah berair-air semua. Satu muka orang leleh hidung, kesian dia kata-kata garu-garu macam gini, demam. So bila kena jangkitan kuman, jadi kadang-kadang bila resdung disebabkan oleh alahan ni tak dikontrol ya, tak dikawal, jadi itulah kuman tu akan datang dan kerap kena jangkitan kuman lah, dan kerap dapat demam. Sebab tu budak-budak yang ada alahan, masalah alahan ni, kena kenal pasti apa yang menyebabkan alahan tersebut berlaku, ataupun apa yang trigger factor. Trigger factor tu contoh macam kalau ada kapet kan. So kalau ada kapet tu, biasa kalau kapet berbulu, bukannya kapet kain yang macam patchwork tu, bukan, kapet yang berbulu. So apabila kapet yang berbulu ada dust mite. So yang ni memang paling doktor tekankanlah, kebanyakan yang kita buat test, allergic test semua kan, dust mite tu memang common trigger factors. Dia adalah kutu, hama, habuk yang ada selalu kepada benda-benda yang berbulu. Contoh macam kapet berbulu ya, kapet tak kisahlah baldu ke apa, yang penting berbulu, berserat ya, sebab senang dia nak bertelur kat dalam tu. Dan ada ibu yang cakap, alah doktor, saya letak kapet kecil je, dia cakap macam tu, satu tempat je kat rumah tu, dekat ruang tamu tu, dia bukan main kat situ. Ya, tapi kena faham benda tu kan habuk, jadi macam habuk yang macam ada hama, jadi dia boleh berterbangan ikut udara. So dia membiak di satu tempat, dia berterbangan satu rumah, itu tempat pembiakan dia. So jadi tak boleh, kena remove juga ya, sebab kalau tak benda tu akan berterbangan satu rumah. Selain daripada kapet, ada juga cerita ya, ada patient doktor yang dia kata tak ada kapet lah dekat rumah ya, tapi bila doktor tanya cerita, rupanya dia ada satu benda yang dia selalu peluk, iaitu teddy bear. So teddy bear dia berbulu lah, macam biasa budak-budak suka bulu-bulu halus-halus macam tu kan, lembut-lembut, peluk-peluk macam gitu. So jadi dia berbulu, jadi kita tahulah dust mite mudah ya, kadang tak basuh, kadang basuh seminggu sekali. Dust mite tu dah berlambat-lambat kat dalam tu, million dia punya bertelur dia dekat dalam tu. So dia hidup tiap-tiap hari, macam mana nak baik. So jadi dia kata penuh satu katil dia tu penuh dengan teddy bear. Saya kata yang berbulu semua. Jadi saya kata tak ada, remove, kena korbankan teddy bear tu sebab sayangkan anak. Okay, so jadi kena pastikan apa-apa yang berbulu dalam rumah out. Macam tadi ada kes ya, dia kata ada kucing, so suka dia main kucing, bukan dust mite tapi kucing tu cat denders, dia bulu dia tu bahaya. Tak kisahlah kucing ke, anjing ke, apa, hamster ke, yang penting yang berbulu tu tidak sesuai untuk budak-budak yang ada resdung. Okey,
Tu antaranya ya, benda environment, faktor environment. Tapi faktor makan macam mana? So yang tu yang doktor pernah bagi ceramah pasal food intolerance and food allergies. So jadi kadang-kadang memang budak-budak yang kita tak pasti apa benda sebenarnya makanan yang menyebabkan dia alah tersebut ya, alah kepada, sebab kadang-kadang benda tu yang kita makan hari-hari, makan telur lah, makan tu lah, makan ni, benda yang paling budak suka. Kadang-kadang benda alahan tu bukan dia introduce pada hari pertama tu dia makan tak ada kesan, bermaksud dia tidak ada alahan kepada benda tu. Maksudnya macam ni, kalau first time dia introduce mungkin dia tak ada alahan lagi ya. Second time, third time, mungkin dah 100 kali dia makan, barulah dia ada tanda-tanda alahan tersebut. Barulah body dia bagi signal, oh, I tak boleh tahan lah makan dengan benda ni, badan I tak boleh. Apabila keradangan berlaku disebabkan oleh alahan, mucus sel akan menjadi bengkak ataupun kita panggil edema, yang mana dia akan menghasilkan lebih banyak cecair yang kita panggil hingus. So macam mana kita nak tahu bahan alahan tu daripada makanan, certain food yang membuat kita alahan? So kita berteka-teki selama ini. Rupanya kadang-kadang apa yang kita rasakan kita alah tu sebenarnya kita tak alah pun pada benda tu. So cara dia kita buat allergic test. Sama juga macam kita nak buat untuk eczema lah, untuk asma lah. So jadi kita boleh buat allergic test. Allergic test tu ada dua lah cara. Sama ada kita nak guna skin prick test ataupun kita guna blood, kita measure ataupun kita mengukur paras IgE level. IgE level yang saya cakap tadi, allergy, memang ada IgE yang tinggi. IgE itu adalah spesifik kepada food yang kita alah. So kalau tinggi melebihi daripada 0.35, contoh kita nak measure untuk tepung, untuk squid atau prawn apa semua kan, kita boleh measure untuk setiap satu bahan tersebut. Jadi kita tengoklah memang tinggi, okey, tapi bukan accurate 100% sebab kita kena tie dengan clinical juga. Contohnya kadang-kadang memang dia ada positif sedikit tinggi, tapi bila kita makan benda tu tak ada pun trigger kita punya alahan, penyakit alahan tersebut, tak ada attack pun. So jadi semua tu kena jumpa doktor yang betul-betul faham macam mana nak tengok bacaan benda tu. Pakarlah, pergi jumpa pakar. Dan biasanya rawatan dia kita akan bincang selepas ni. Part 2 saya akan membincangkan tentang rawatan kepada bayi yang kerap berhingus dan juga rawatan kepada rhinosinusitis. Jangan lupa like, share and subscribe channel YouTube Dr. Super Pokpet.